Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman akan meredakan suhu politik negara, memandangkan imejnya yang sederhana berbanding sikap pimpinan PAS yang jauh lebih ekstrim. Katanya dari segi negara, dia akan memberikan sekurang-kurangnya sedikit kelegaan kerana imej Ahmad Samsuri yang sederhana mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. PAS mengekalkan kerusi Parlimen Kemaman melalui kemenangan Ahmad Samsuri pada PRK Sabtu lepas dengan majoriti 37,220 undi setelah memperoleh 64,998 undi, menewaskan calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Sebelum ini, Kaji Selidik Merdeka Center mendedahkan kadar sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menurun selepas setahun pentadbirannya membandingkan Kaji Selidik penghujung bulan lalu dengan Disember tahun lalu, iaitu sebulan selepas Anwar mentadbir Putrajaya. Firman itu berkata separuh pengundi memberi maklum balas positif berbanding 68% sebelum ini. Hasil kajian itu bagaimanapun telah ditempelak oleh Menteri Kewangan Rafizi Ramli bahawa Kaji Selidik Merdeka Center itu tidak bersandarkan dapatan yang penting terhadap rakyat maupun kerajaan. Malah Perdana Menteri sendiri menyifatkan laporan Kaji Selidik oleh Merdeka Center itu tidak mewakili suara keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia. Sebaliknya diperolehi hanya dibuat berdasarkan pandangan daripada 1,200 responden. Bagaimanapun pengarah eksekutif Ilham Center, Hishamuddin Bakar menjelaskan 32 juta itu banci bukannya Kaji Selidik atau survey. Katanya survey ini kita hanya mengambil sampling bukan tanya 32 juta, kalau jumlah itu kita kena banci. Mungkin kerajaan ketika ini merasakan bahawa mereka sudah melakukan yang terbaik tetapi hakikatnya tidak di mata rakyat. Kajian yang dijalankan oleh Institut Strategi dan Integriti Terengganu turut menunjukkan 62% responden tidak berpuas hati dengan prestasi Anwar, manakala 63% responden tidak bersetuju dengan kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Pemimpin kerajaan tidak boleh bersikap menafikan segala dapatan kajian. Komentar oleh tokoh dan badan berwibawa juga berpandangan sedemikian sepenuh setahun Anwar menjadi Perdana Menteri. Kemenangan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan majoriti besar pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman adalah isyarat jelas bahawa rakyat semakin menolak PH dan BN. Justru Anwar dan pimpinan kerajaan perlu mengambil iktibar daripada hasil Kaji Selidik dan kekalahan di Kemaman untuk memperbaiki lagi kelemahan. Apa yang penting jawatan terperangkap dalam sindrom penafian. Ini kerana sindrom penafian hanya akan memakan diri kerana ia akan menjadi penghalang terbesar dalam usaha memulihkan kembali keyakinan rakyat terhadap kerajaan madani pimpinan Anwar. Kerajaan juga perlu terbuka menerima sebarang teguran bukan mengharapkan pujian semata-mata. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah yang juga Ahli Parlimen Hulu Langat, Muhammad Sani Hamzan, ingin turut menyertai mana-mana CAI atau kumpulan kepuakan menjelang pemilihan Jawatankuasa Nasional Amanah yang akan berlangsung bulan ini. Beliau berkata budaya CAI wajib atau memilih pimpinan secara berpuak atau kelompok yang diumpamakan sebagai wabak penyakit serta musibah yang sering berlaku menjelang pemilihan mana-mana parti wajib ditentang kerana perkara itu dipersoalkan di akhirat kelak. Katanya budaya CAI juga berlawanan dengan konsep rahmatan lil alamin atau rahmat buat sekalian alam yang menjadi slogan Parti Amanah, sekaligus berlawanan dengan akhlak, adab dan integriti. Katanya soal memilih pemimpin bukan benda main-main kerana dalam apa jua yang kita lakukan, di sana akhirat akan ada perhitungan dosa dan pahala, syurga serta neraka. Jadi sebab itu kena tengok betul-betul dan pilih pemimpin berdasarkan kepada merit berupa kemampuan, kebolehan, integriti, gerak kerja dan sumbangan kepada parti. Kalau perwakilan di seluruh negara merasakan saya perlu untuk duduk sekali dalam jawatankuasa pimpinan Peringkat Nasional, pilihlah saya berdasarkan kepada merit, saya tidak mahu dipilih berdasarkan kepada CAI. Dalam perkembangan lain, Sani berkata Amanah sudah menghantar sekurang-kurangnya 2 nama sebagai calon jawatan menteri bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Namun ia terserah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menentukannya. Katanya itu hak Perdana Menteri yang kita pun tak tahu bila tarikhnya rombakan kabinet dan mungkin jika kita hanya melihat dengan 2 biji mata, namun Perdana Menteri melihat dengan 100 biji mata untuk meneliti kriteria yang diperlukan bagi mengisi jawatan di Menteri KPDN itu. Sebenarnya bukan senang untuk duduk di kementerian itu sebab ia berkaitan dengan soal makanan dan barangan yang setiap hari kementerian itu perlu menjaga soal berkaitan makanan dan keperluan 33 juta rakyat negara ini. Menteri KPDN sebelum ini yang juga timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia di Hospital Sultan Nabahiyah Alustar Kedah pada 23 Julai lalu selepas disahkan mengalami pendarahan otak. Portfolio kementerian itu kini dipangku oleh Ahli Parlimen Papar yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Had Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armiza Muhammad Ali. Pada 24 November lalu, media melaporkan Anwar ketika ditemui pemberita selepas soal Jumaat dan makan tengah hari di Surah Al-Furqan, Presiden 11 Putrajaya mengesahkan sudah mempunyai calon menteri yang akan menerajui KPDN dengan portfolio berkenaan akan diisi secepat mungkin tidak lama lagi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tidak ada peningkatan sokongan pada calon PAS di dalam pilihan raya kecil Kemaman Sabtu lalu.
Sebaliknya, beliau berkata terdapat kekurangan pengundi putih UMNO sebanyak 10,000. Katanya, oleh sebab itu apabila hanya 68.3% saja pengundi putih UMNO yang keluar mengundi, maka ianya telah menyumbang kepada majoriti yang bertambah kerana pengundi kita tidak keluar. Menurut beliau, kemenangan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar tidak boleh dianggap sebagai referendum kerana ia satu kepompongan yang kecil. Katanya mana mungkin 141 pengundi di Kemaman dianggap satu referendum. Jadi kita harap mereka tidak bermimpi di siang hari. Terdahulu Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyifatkan kemenangan Samsuri itu membuktikan referendum rakyat terus berpihak kepada kepimpinannya dan gabungan Perikatan Nasional. Taqiyuddin turut mengesahkan momentum sokongan menaik kepada PN dalam beberapa siri PRK pasca pilihan raya umum ke-15 termasuk di Parlimen Kuala Terengganu dan Pulat serta Dewan Undangan Negeri Sipan Jeram dan Pelangai. Ahmad Samsuri atau dikenali sebagai Dr. Sam menewaskan pencabarnya Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor menerusi pertumbungan 1 lawan 1. Naib Presiden PAS tersebut memperoleh 64,998 undi, manakala Raja Muhammad Effendi yang merupakan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia mewakili BN mendapat 27,778 undi. UMNO mengakui sokongan pengundi Melayu kepada parti itu merosot, namun ia bukanlah berpunca daripada keputusan untuk bekerjasama dengan DAP melalui Pakatan Harapan. Tambah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kemerosotan sokongan kepada parti terbabit sudah dapat dilihat sejak berlangsungnya PRU ke-14 pada 2018. Katanya benar sokongan Melayu merosot, UMNO tidak apologetik. Sokongan merosot sebelum UMNO dan DAP bekerjasama, merosot dari PRU ke-14 lagi. Pada masa sama, Muhammad Puan menganggap ada pihak tertentu dalam UMNO sendiri yang menjadi duri dalam daging. Katanya ada tali barut bersatu yang menjajah naratif tertentu untuk memburukkan UMNO sekaligus menjejaskan sokongan orang Melayu kepada parti berkenaan khususnya semasa pilihan raya kecil di Kemaman minggu lalu. Katanya tetapi kerana Kemaman terdapat tali barut bersatu tuduh UMNO jadi baruah DAP. Mereka termasuk Tuan Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin yang mendesak UMNO keluar dari Kerajaan Perpaduan. PRK Kemaman pada 2 Disember lalu menyaksikan PAS mengekalkan mandat di kursi parlimen berkenaan apabila calonnya Ahmad Samsuri Mokhtar mengatasi calon BN Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor dengan majoriti 37,220 undi. Jumlah itu bermakna Ahmad Samsuri dan juga Naib Presiden PAS itu meningkat jumlah majoriti kemenangan calon PAS di Kemaman sebanyak lebih 10,000 undi berbanding diperoleh calon mereka dalam PRU ke-15 lalu, Cik Alias Hamid. Ahmad Samsuri mendapat 64,998 undi, manakala Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor mendapat 25,023 undi. Kemenangan itu menyaksikan beberapa pemimpin pembangkang termasuk Muhyiddin menggesa UMNO mengkaji semula kedudukan mereka yang bekerjasama dengan PH dalam kerajaan. Selain pembangkang, ada juga tokoh UMNO yang bersuara secara terbuka agar parti itu juga mengambil langkah sama. Misalnya bekas Ketua Penerangan parti itu Isham Jalil. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi bagaimanapun mendakwa Ahmad Samsuri mendapat undian besar kerana pengundi putih UMNO tidak keluar mengundi. Katanya hanya 68.3% pengundi putih UMNO keluar menunaikan tanggungjawab pada PRK Sabtu lalu. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan pula mengakui usaha UMNO untuk menarik balik sokongan pengundi Melayu masih sukar, namun ia bukanlah mustahil. Muhammad Puan berkata apakah keputusan UMNO menyertai Kerajaan Perpaduan atas dasar tanggungjawab itu boleh dianggap meletakkan parti itu sebagai baruah kepada DAP. Pada pandangannya, bekerjasama dengan bersatu adalah lebih berbahaya dan memudaratkan berbanding membentuk kerajaan dengan PH. Hasil keputusan PRU ke-15 itu, katanya UMNO mempunyai dua pilihan iaitu sama ada untuk membentuk kerajaan bersama PH atau PN yang akhirnya akan membunuh UMNO. PAS menganggap pencapaian mereka di bawah kepimpinan Abdul Hadi Awang adalah yang terbaik pernah dicatat parti itu berbanding tokoh lain sebelumnya. Justru kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, tidak ada sebab mengapa parti itu perlu menukar pemimpinnya seperti dicadangkan oleh veteran DAP Lim Kit Siang. Kata Taqiyuddin, ketika ini PAS adalah parti yang memiliki kerusi terbanyak di Dewan Rakyat jika dilihat dari segi pencapaian secara persendirian. Pada masa sama, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu lagi, PAS juga menguasai 4 negeri selain memiliki wakil di semua Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia. Katanya pencapaian PAS bawah kepimpinan Tan Sri Abdul Hadi adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Kedua, tambah Taqiyuddin, Lim bukanlah orang paling layak untuk bercakap tentang kesederhanaan dan sikap terbuka sama ada kerana sejarah sebagai seorang ahli politik mahupun kedudukan semasanya sebagai penasihat DAP yang dianggap PAS masih tebal dengan retorik perkauman. Katanya PAS percaya jika Tan Sri Lim berasa berhak untuk menimbulkan persoalan mengenai perubahan kepimpinan parti-parti selain DAP, maka lebih tepat dan berfaedah jika beliau menasihati parti sekufunya dalam kerajaan. Hasilnya UMNO yang jelas semakin kehilangan sokongan dalam kalangan ahlinya sendiri, apatah lagi orang awam. Lim melontarkan persoalan jika Abdul Hadi sedia memberi laluan kepada ahli Parlimen Kemaman merangkap Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar memimpin PAS.
Serangan itu dibuat 2 hari selepas Ahmad Samsuri memenangi kerusi Parlimen Kemamat dalam pilihan raya kecil yang diadakan pada 2 Disember lalu. Kerusi tersebut kosong selepas Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan kemenangan calon PAS dalam PRU lalu, Cik Alias Hamid terbatal selepas ujuk unsur rasuah dalam kempen mereka pada 2022. Abdul Hadi merupakan pemimpin PAS paling lama memegang jawatan presiden dalam sejarah parti itu. Dia mula mengetuai PAS sejak kematian Aurel Padeno 22 tahun lalu. Taqiyuddin berkata kemerosakan sokongan terhadap UMNO sepatutnya lebih dibimbangkan oleh Lim berbanding isu siapa yang wajar menjadi presiden PAS. Dia juga ahli Parlimen Kota Baru menambah, DAP tidak boleh berlepas tangan atau berdiam diri dengan setiap perkembangan yang berlaku membabitkan parti dalam kerajaan. UMNO kena akur dengan kekalahan dan menerima keputusan rakyat pada pilihan raya kecil Kemamat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdiwan Ismail berkata, kekalahan itu diterima dengan hati terbuka selepas rakyat Kemaman membuat keputusan berkenaan. Katanya, kita ucapkan tahniah kepada PAS, rakyat sudah buat keputusan dan kita akur tewas pada PRK Kemaman ini. Pada PRK Kemaman, calon Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor tewas kepada calon PAS yang juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS memperoleh 64,998 undi berbanding 27,778 diperoleh lawannya itu. UMNO perlu kekal di landasan politik sederhana dan mempertahankan benteng penting untuk Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama, kata Timbalan Presidennya Muhammad Hassan. Berikut adalah peringatan oleh pemimpin nombor 2 UMNO selepas kekalahan parti itu dalam pilihan raya kecil Kemaman di kubu PAS 2 Disember lalu. Muhammad yang lebih mesra dikenali sebagai Mak Hassan turut mengakui cabaran getih yang dihadapi UMNO dalam menangkis naratif kaum dan agama yang dibawa Perikatan Nasional. Katanya bukan mudah untuk menghadirkan pilihan jalan politik sederhana. Ideologi pelampau kanan, retorik perkauman dan agama semuanya sangat mudah untuk dimanfaatkan bagi meraih populariti. Muhammad turut menyeru tindakan segera diambil bagi memenangi hati dan pemikiran anak muda Melayu. Menurutnya, keputusan pilihan raya itu memberi isyarat jelas bahawa UMNO masih gagal meresapi generasi muda Melayu dan semakin dijauhi sehingga penolakan golongan tersebut terhadap UMNO dilihat semakin konsisten. Katanya generasi muda masih berpotensi untuk dimenangi, cuma kaedahnya mestilah sesuai dengan citra, aspirasi dan keperluan hidup mereka. Muhammad mengakui bahawa UMNO yang dahulunya berperanan sebagai tonggak utama bagi kubu Barisan Nasional yang kukuh mempunyai jalan yang panjang untuk meraih semula sokongan pengundi Melayu. Katanya, kami menyatakan seorang pejuang negara dengan rekod perkhidmatan yang cemerlang tetapi masih kalah. Walaupun mengakui ia satu tugas yang sukar, Muhammad tetap optimis dan percaya bahawa untuk mendapatkan semula kepercayaan Melayu bukanlah sesuatu yang mustahil. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata, keputusan pilihan raya menunjukkan UMNO mesti kekal tabah untuk terus berjuang dalam arena politik Melayu. Katanya pilihan raya Kemaman adalah indikasi jelas bahawa mengembalikan kepercayaan orang Melayu ke pangkuan UMNO adalah perjalanan jauh, tidak lainnya dan memakan masa panjang. Menurutnya, misi ini memerlukan satu semangat cara kerja, strategi dan kepimpinan. Muhammad turut mencadangkan bahawa apa yang berlaku di Kemaman tinggal di Kemaman dan setiap apa yang berlaku tidak mencerminkan aspirasi rakyat Malaysia di tempat lain. Katanya, PN hanya menewaskan UMNO tapi tidak mematikan UMNO. Ia hanya pertandingan demokratik yang ada pemenang dan pihak yang kalah. UMNO hanya tewas sama seperti kekalahan lain yang pernah dilalui. Di lain ketika, pasti ada kemenangan untuk UMNO, insya-Allah. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar berjaya mengekalkan kursi PAS pada pilihan raya kecil Kemaman dengan majoriti besar melebihi 37,000 undi. Seorang pemimpin bersatu bimbang musuh menggunakan isu ketua pembangkang dikaitkan dengan kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar pada pilihan raya kecil Kemaman untuk menuduh PAS gila jawatan atau kacang lupakan kulit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wanjan berkata, PAS sentiasa menjadi sasaran untuk diburukkan dengan pelbagai tomahan sedangkan realiti sebenar adalah berbeza. Beliau berkata isu itu pada dasarnya di bawah bidang kuasa pengurusi Perikatan Nasional Budi Yassin yang sebaiknya dibincangkan antara Presiden Parti termasuk Hamzah Zainuddin sebagai penyandang jawatan. Katanya, saya tak mahu ia dipergunakan musuh untuk menuduh PAS gila jawatan atau kacau lupakan kulit sebab musuh sentiasa cuba memburukkan PAS dengan mengatakan cepat lupa dan sebagainya. Padahal kita semua tahu PAS bukan parti yang gelojok. Beliau mengulas cadangan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil supaya Samsuri lebih dikenali sebagai Dr. Sam yang menang PRK Kemaman Sabtu lalu mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria sebagai calon Perdana Menteri. Sebelum ini, Muhyiddin tidak menolak kemungkinan Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan. Di samping pemimpin PAS itu mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik. Pada PRK Kemaman, Samsuri menewaskan calon BN Raja Effendi Raja Muhammad Noor dengan majoriti 37,220 undi.
Ahli Parlimen Tasik Geluguk itu turut senada dengan pengarah pilihan raya PN, Sanusi Magno, supaya perkara itu dibincangkan ke mesyuarat pimpinan PN akan datang. Katanya lepas itu pastikan kita laksana seperti diputuskan pihak atasan, terutama dalam hal membabitkan lantikan baik di Parlimen, DUN dan pentadbiran. Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan mengadakan perbincangan lebih lanjut untuk menilai apakah faktor yang menyebabkan kekalahan teruk dalam pilihan raya kecil Kemaman. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, terlalu awal untuk menyatakan mengapa kekalahan yang disifatkan lebih teruk ini berlaku, memandangkan belum mendapat butiran lebih lanjut. Katanya dalam mesyuarat nanti kita akan lihat apakah sebab mengapa kita kalah teruk daripada pilihan raya umum 15 lalu. Kita kena kaji perkara ini dengan betul. MKT UMNO akan mengkaji lebih mendalam mengenai keputusan PRK Kemaman. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang dengan majoriti lebih 37,000 undi apabila mendapat 64,998 undi, manakala lawannya dari Barisan Nasional, Jeneral Besar Datuk Seri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor mendapat 25,023 undi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razal Rafi membidas rakan sejawatnya Isham Jalil yang memberi dua senario termasuk kerjasama PAS dengan UMNO bagi membolehkan Ahmad Samsuri Mokhtar menjadi Perdana Menteri sebelum PRU 16. Razal Rafi berkata kerajaan perpaduan kini sudah kukuh dengan majoriti 2/3 dan kemenangan Menteri Besar Terengganu pada PRK Kemaman juga tidak akan mengubah pemerintahan Putrajaya. Malah katanya jika 26 ahli Parlimen UMNO menyeberang ke Blok Pembangkang, ia juga tidak akan menyebabkan kejatuhan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya hanya mengguncang-gancangkan politik negara seperti sebelum ini. Katanya jadi tidak akan ada formula lain seperti yang disebut Isham. Setidak nampak perkara itu masuk akal untuk dilakukannya. Tidak timbul isu untuk kita mencari rakan lain untuk memporak-porandakan politik negara. Sekali lagi seperti mana yang telah dilakukan oleh Media Yasin dan kumpulannya. Terdahulu Isham berkata Samsuri yang juga naib Presiden PAS boleh menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum PRU 16. Beliau berkata dengan bertautnya kembali kerjasama dua parti terbesar Melayu dan Islam itu, tidak mustahil kerajaan perpaduan akan tumbang dan digantikan dengan kerajaan muafakat dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Isham berkata sebarang perubahan dalam lanskap politik bergantung pada tindakan PAS selepas ini atau parti dipimpin Hadi Awang itu boleh menunggu 4 tahun lagi pada PRU 16 untuk menjadi Perdana Menteri. Pada siri kempen PRK Kemaman, nama Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri untuk PN termasuk oleh segelintir pemimpin bersatu, antaranya Ketua Penerangannya Razali Idris. Mengulas perkara itu, Razlan mempersoalkan niat sebenar Isham apabila pemimpin itu beberapa kali tidak menghadiri mesyuarat MKT Parti dan didakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa rakan daripada Bersatu. Katanya kita tidak tahu apa perancangan sulit beliau lakukan dengan rakan-rakan. Ada banyak gambar viral beliau berjumpa dengan rakan-rakan wakil Bersatu. Apa pun yang beliau lakukan pada pandangan saya, bercakap sajalah. Bercakap ibarat kosong, tiada beri kekuatan apa-apa pun. Beliau menegaskan ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tetap teguh di bawah kepimpinan Anwar seawal penubuhan kerajaan perpaduan lebih setahun lalu. Naib Pengerusi PKR Perak, Muhammad Arafat mendakwa sekurang-kurangnya 3 aduan pembangkang menyokong kerajaan negeri Pakatan Harapan Barisan Nasional. Bagaimanapun Ketua Pembangkang Negeri, Razman Zakaria menyifatkan dakwaan ini sebagai provokasi politik murahat. Laporan media memati Arafat berkata, 2 aduan telah bertemunya bulan lepas dan bulan ini untuk menyatakan hasrat mereka mahu membantu rakyat dan mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan perpaduan di negeri Perak dengan menyokong kepimpinan. Pemimpin PKR itu yang enggan mendedahkan nama aduan berkenaan berkata ketiga-tiga mereka tidak akan meninggalkan parti masing-masing. Katanya mereka duduk dalam parti mereka, tidak menyeberang duduk bersama blok parti pemerintah di Dewan Undangan Negeri. Tetapi lebih kepada menyokong kepimpinan Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad. Arafat berkata ketiga-tiga aduan itu yakin dengan kepimpinan Menteri Besar dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat negeri dan persekutuan. Pada masa ini, PH dan BM mempunyai 33 kursi DUN, manakala PN mempunyai 26 kursi di Perak. DAP mempunyai jumlah kursi DUN tertinggi iaitu 18 kursi dan PAS pula 17 kursi. Dalam menolak dakwaan Arafat, Razman pada sidang akhbar berasingan menjelaskan PN tidak memiliki sebarang maklumat mengenai perkara ini. Katanya kalau ada pun daripada pembangkang yang hendak menyokong kerajaan, ia tidak memberi apa-apa perubahan. Kita tidak melayan provokasi politik murahan semacam ini, tidak ada kepentingan untuk negara. Sekarang terpulang kepada individu yang dilantik oleh rakyat itu sebab kalau bila ada antara mereka melompat parti, maka mungkin masa depan mereka umpama membakar jabatan sendiri. Kalau ada yang hendak melompat, maka itulah takat riwayat politik mereka. Di peringkat persekutuan, 5 ahli Parlimen PS secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Ini termasuk 2 wakil rakyat dari Perak, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar
dan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, Bukit Gantang.